أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi sebelum sambung kembali kitab Bahjah Mardiyah karangan Syekh Daud Al-Fatani, pembicaraan berkaitan dengan makmum muwafiq dan masbuk. Sebelum sambung, saya nak ulang balik pembicaraan berkaitan dengan takrif, definisi muwafiq, takrif, definisi masbuk, yang mana kuliah Zuhur hari bulan Ramadan di Masjid Ladang ni masuk tahun yang ketiga lah pembicaraan kitab Bahjah Mardiyah. Jadi sudah masuk kepada sambungannya, permasalahan bagi makmum yang masbuk. Jadi sebelum pergi pada permasalahan, bagai-bagai permasalahan muwafiq dan juga masbuk, terlebih dahulu kita kena jelas molek makmum muwafiq, makmum yang masbuk. Jadi dalam kitab ni jelas pembicaraan makmum muwafiq dan masbuk. Kemudian pula dalam kitab ni jelas bahawa muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dalam kitab Bahjah Mardiyah ni muka surat 41 baris atas sekali. 41 baris atas sekali. Dan sama ada pada rakaat yang pertama, sama ada pada rakaat yang pertama. Ini hak masbuk, hak muwafiq surat 38. Ayat lebih kurang sama je lah, tapi hak 38 ni berkaitan dengan takrif muwafiq. Sama ada ia dapat pada awal rakaatnya, rakaat pertama, atau lainnya. Muwafiq sama rakaat pertama ataupun lain rakaat pertama. Muwafiq pada rakaat kedua, muwafiq pada rakaat ketiga, muwafiq pada rakaat keempat. Kemudian 41 tu pula pergi kepada takrif masbuk. Sama ada pada rakaat yang pertama imam atau yang lainnya berlaku masbuk. Kerana dapat ditasawurkan, dapat digambarkan, dapat dibuat rupa orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Muwafiq terdahulu sama ada rakaat pertama ataupun lainnya. Masbuk pun sama ada pada rakaat pertama imam atau lainnya. Kerana dapat ditasawurkan, digambarkan orang masbuk, makmum masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Tiap-tiap 4 rakaat boleh berlaku makmum tu masbuk. Jadi muwafiq sama, masbuk sama, bukan rakaat yang pertama. Kalaulah difahami bahawa muwafiq masbuk ni rakaat pertama, kita mari awal lah, tak timbullah masalah masbuk. Tu salah sangat-sangat. Muwafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Contoh minggu lepasnya, masbuk pada ketiga keempat bila imam mempercepatkan bacaan.
Secontoh lagi melepasnya masbuk 3/4 bagi makmum yang uzur ataupun makmum yang gemuk. Ketika tasyahud awal, imam bangkit rakaat ketiga. Jadi makmum yang uzur ni dia bangun kena lambat-lambat, kena perlahan-perlahan. Sama dengan makmum yang gemuk. Gemuk ni sehat, dia boleh berjalan, boleh apa. Tapi daripada duduk nak naik berdiri tu, dia lambat. Mana imam baca 2 ayat, 3 ayat, dia barulah boleh tegak rakaat yang ketiga keempat. Maka imam rakaat dia tak dapat masa satu Fatihah, masbuklah makmum ni. Padat ni. Nanti saya akan cerita baliklah pak masbuk contoh tadi tu. Cuma nak faham dulu mula-mula ni, muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq hukumnya lain, masbuk hukumnya lain. Makmum muafiq buat hukum seperti makmum masbuk, batal sembahyang. Bukan batal fadilat 27. Batal sembahyang. Kalau makmum ni makmum masbuk, dia buat seperti makmum muafiq, bawa kepada batal sembahyang. Bukan kata, kamu buat begini, luput fadilat 27. Kamu sama dengan sembahyang rumah seorang diri. Okey sikit. Dah. Batal sembahyang. Sebab itulah fardu ain belajar berkaitan dengan syarat berjemaah. Fardu ain belajar berkaitan dengan syarat berjemaah. Kita belajar bab taharah, kita belajar bab rukun sembahyang, kita belajar bab syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Itu fardu ain untuk sah sembahyang. Kita belajar bab taharah kan, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, bab najis apa semua tu. Belajar bab rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, itu fardu ain untuk sah sembahyang tiang agama. Kita nak berjemaah, dia ada tajuk dalam kitab fiqh ni. Babul jamaati, ada bab jemaah. Kita orang lelaki sekurang-kurangnya kita fardu ain sama jemaah Jumaat. Jadi kita orang lelaki fardu ain kena belajar bab syarat-syarat makmum mengikut imam. Memang ada satu tajuk khas dalam kitab fiqh. Fardu ain. Kalau kita berjemaah bertahun-tahun tapi kita tidak belajar fardu ain, syarat untuk sah berjemaah, kita berdosa. Sebab ini ada fardu ain. Ini cerita bab fardu ain ni berkait dengan sembahyang. Kalau sembahyang tidak sah, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sembahyang tiang agama. Ini cerita bab puasa fardu. Bukan cerita bab puasa sunat, bukan cerita bab baca Quran, bukan cerita bab berzikir. Itu amal-amal yang sunat. Ini bicara bab fardu ain. Berkaitan dengan sah batal sembahyang kita. Sembahyang tidak sah, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang kita ni tak reti nak beza. Fardu ain mana, hak sunat hak mana. Hak fardu ain tak peduli, hak sunat rajin. Baca Quran sunat, berzikir sunat, belajar syarat berjemaah ni fardu ain. Kadang-kadang orang sedang mengajar fardu ain, dia buat ibadat kononnya, baca Quran. Tu dok meletak. Panggil apa? Tu kena kaunseling waktu tu. Orang mengajar fardu ain bab solat berjemaah masbuk. Nak baca Quran. Orang lain tak ada baca Quran. Orang lain baca Quran juga bulan Ramadan ni. Tapi orang tak akan baca Quran ketika orang mengajar fardu ain. Kalau baca Quran juga, tu kena kaunseling waktu tu. Kena kaunseling, kena W1 mana? Kena masuk pusat pemulihan hukum agama. Tak faham hukum agama. Bayangkan kita duduk sekolah belajar ilmu dunia, pernah tak baca Quran? Cikgu ngajar sains, cikgu ngajar matematik, kita pun baca Quran. Macam mana? Boleh tak? Tak ada orang buat. Tapi kalau buat gitu macam mana cikgu? Cikgu berani tak nak marah? Saya baca Quran ni cikgu. Cikgu ngajar ilmu sains, bukan ilmu agama, itu ilmu dunia. Cikgu ngajar ilmu matematik, bukan bangun. Saya ni baca Quran ni, ibadat ni. Cikgu berani tak nak cegah saya? Cikgu tak akan cegah. Tapi cikgu akan report kepada guru besar. Guru besar panggil orang lain lah pula mari ni. Ibadat ni. Tak ada orang buat gitu. Tu belajar ilmu dunia, ni belajar ilmu fardu ain.
Kita kena faham molek apa dia takrif muafiq, apa dia takrif masbuk. Simple saja. Daripada takbir makmum rakaat pertama sampai imam rakaat. Daripada tegak makmum rakaat kedua, ketiga, keempat sampai imam rakaat. Dapat masa satu Fatihah, muafiqlah dianya. Sempat tak sempat baca itu masalah. Dapat masa. Jadi masa Fatihah ni anggarannya 25 saat. Tapi bukan suruh tengok jarum jam, tapi anggaran. Daripada kita Allahu Akbar sampailah imam rakaat, dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan. Fatihah yang bukan laju sangat, Fatihah yang bukan lambat sangat, pertengahan. Anggaran 25 saat. Dapat tak masa tu? Dapat. Muafiqlah kitanya. Ada ni contoh-contoh. Kita ingat ke imam kita ni macam kita lah. Lepas takbir ihram kita pakai baca dalam titah lah. Ada ni. Jadi kita berdoa kawan kita Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita baca doa titah sepenuhnya sampai ke wa ana minal muslimin. Kita baca patah 1-2 ayat, dia rokok. Dapat tak masa satu Fatihah? Dapat. Sempat tak baca? Tak sempat tu masalah. Dapat tak masa? Dapat. Kalau daripada takbir tadi terus bismillah. Sudah molek lah dengan kawan kita. Kawan kita buat contoh ni. Berjumpa di masjid tak ada gitu. Kawan kita jadi imam tu dia tak baca tak titah langsung. Dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan perlahan lah ni. Kita baca tak titah. Tak tahu dia tak baca dalam titah. Kita baca dalam sampai ke wa anna minal muslimin. Kita baca patah 1-2 ayat dia rokok. Memang kita tak sempat menyuduhkan bacaan Fatihah. Tapi sempat tak masa? Sempat. Muafiqlah kitanya wajib menyuduhkan bacaan Fatihah. Wajib menyuduhkan bacaan Fatihah. Muafiq, rokok tanpa menyuduhkan bacaan Fatihah, batal sembahyang. Ada ni. Tu imam tanggung masbuk sahaja. Hak imam tanggung masbuk sahaja. Ini bukan masbuk, ini muafiq. Dia tak sempat nak menyuduhkan bacaan Fatihah, tak sempat. Tapi dapat masa. Tapi masa di awal tu digunakan untuk baca doa iftitah. Ada ni. Tapi dapat masa muafiq. Ada ni. Saya contoh minggu lepasnya, imam terlupa membaca surah. Imam baca Fatihah kuat, makmum tak akan membaca Fatihah. Imam baca Fatihah kuat kan? Kita akan tunggu imam selesai membaca Fatihah baru kita membaca Fatihah. Tiba-tiba imam terlupa membaca surah, dia rakaat. Dapat tak masa? Masa dapatlah ketika imam membaca Fatihah kuat. Tapi kita takkan nak baca lagi sebab imam tengah baca Fatihah kuat ni. Tiba-tiba imam tak baca surah, dia rakaat. Memang dapat masa, muafiq, wajib menyuduhkan bacaan Fatihah. Imam baca Fatihah kuat, imam baca surah kuat, imam rakaat. Tiba-tiba kita terlupa nak baca Fatihah. Kita terlupa nak baca Fatihah, imam Allahu Akbar rakaat, kita baru sedar Allah. Fatihah saya tak baca. Memang tak sempat baca sebab terlupa. Tapi sempat tak masa? Masa tak sakit kira lah. Imam baca Fatihah kuat, kita perhati dengar. Imam baca surah, sepatutnya kita baca Fatihah. Kita lupa nak baca Fatihah. Dapat tak masa? Bukan dapat masa satu Fatihah. Dapat masa 2-3 Fatihah dapat. Tapi kenapa tak baca? Lupa. Imam rakaat kita baru sedar, kita muafiq sebab dapat masa. Maka wajib menyuduhkan bacaan Fatihah. Imam rakaat dah ni. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau rakaat tanpa baca Fatihah, batal sembahyang. Ini hak contoh muafiq. Dapat masa tapi tak sempat baca. Sebab apa? Sebab contoh tadilah. Contoh dia baca dalam titah, contoh dia imam lupa surah, contoh dia terlupa nak membaca Fatihah. Tu. Dapat masa, muafiq. Bila muafiq, wajib menyuduhkan bacaan Fatihah sendiri. Pada ni.
Ataupun tu imam baca surah pendek. Imam baca surah pendek sekarang, kita nak tunggu. Macam biasalah, kita akan tunggu imam selesai membaca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah, imam baca inna a'taina. Imam baca wal asri. Imam dia baca kul huwallah. Pendek belaka tu. Kita baca Fatihah separuh, dia rokok dah. Sempat tak menyedahkan bacaan Fatihah? Tidak sempat. Dapat dah masa? Masa tak sedut cerita lah. Memang dapat masa. Muafiq wajib menyedahkan bacaan Fatihah. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Rokok, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Iktidal, rukun pendek. Duduk antara 2 sujud dipanggil rukun pendek. Tapi berbeza dengan tarawih. Tarawih ni berbeza dengan tarawih. Tarawih kok kapung, kita maklum. Rakaat kedua tak baca qul huwallah. Tu lain. Tu lain. Pada ni kapung. Kok bandar ni tak ada lah tu. Kok bandar ni ti imam hafiz apa semua dia baca Quran besar. Kalau kok kapung kan dibaca alhaakumut takasur pertama, qul huwallah rakaat kedua, dia buat 20 rakaat tu kan. Dia baca qul huwallah rakaat kedua. Hak ni tahu, Tahu ti imam baca surah pendek. Tu imam pula lepas amin tu bismillah qul huwallah lalu dah. Bukan kata dia diam sekejap dah. Tak ada saktah, tak ada diam dia. Amin, bismillah qul huwallah, dia wasal pula. Dia wasal pula qul huwallah tu. Guna tu. Kita dapat masa sebab rakaat kedua ni. Imam nak rakaat kedua, kita pun naik rakaat kedua. Imam baca Fatihah. Memang dapat masa. Tapi kita tahu dah tu imam akan baca surah pendek. Kita memang muafiq tetap dah sebab kita akan dapat masa. Tapi itu muafiq yang tidak ada keuzuran. Kita hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Tu. Dia 3 rukun panjang ni kalau makmum muafiq yang ada keuzuran. Apa? Ada hal yang terjadi. Contoh tadinya dia baca dalam iftitah, kan sengaja ingat. Tak tahu tu imam tak baca dalam iftitah. Contoh lagi tu imam lupa baca surah. Ni bukan sengaja. Contoh laginya, dia terlupa nak baca Fatihah. Pun sama juga, bukan sengaja. Dia panggil apa? Makmum muafiq yang ada keuzuran, ada darurah. Hak ni tahu dah, tu imam akan baca surah pendek. Tu bukan darurah. Makmum memang muafiq, tapi bukan darurah. Hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Rakaat dan iktidal. 2 rukun je. Bukan 3 rukun panjang. Hak tadi kita tak tahu. Tiba-tiba imam baca surah pendek. Itu keuzuran dipanggil. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Tapi kalau tahu imam akan baca surah pendek, itu bukan keuzuran. Maka hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Faham? Kita kena ingat kita ni makmum. Kita makmum dengan tu imam hanya dibenarkan ketinggalan 2 rukun. 2 rukun je. Kita makmum ikut tu imam, kita hanya dibenarkan ketinggalan 2 rukun saja. Dia ketinggalan ni kita tambah belaka sebenarnya. Makmum kena ingat. Walaupun makmum ni dia tasbih dalam rakaat 2 kali, imam iktidal, dia sunat iktidal segera. Bukan menyedahkan tasbih 3 kali. Ikut tu imam. Jangan jarak dengan tu imam. Tanda ni. Kita tasbih dalam sujud 2 kali, tu imam sudah berpindah rukun. Sunat kita segera berpindah rukun, bukan kita melengkapkan tasbih 3 kali menyebabkan kita terjarak dengan imam. Tidak afdal seumpama itu. Tidak afdal. Pada ni, kadang-kadang ada orang dia rokok lama, imam iktidal lama dah, dia baru iktidal. Tu imam sujud pertama lama dah, dia baru turun nak sujud. Tu imam bangkit pada duduk tersujud lama dah, dia baru nak bangkit. Bukan makmum gitu. Tapi tak apa lagi sebab belum ketinggalan 2 rukun. Tapi tidak afdal seumpama tu. Ada ni. Tidak afdal seumpama tu. Sehingga kan kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita akan baca surah sendiri. Surah lah selebih-lebih zikir. Al-Quranul Karim dalam Quran dan sembahyang kan. Kita baca surah separuh imam rakaat. Kita disunatkan segera rakaat, bukan menyedahkan surah. Walaupun surah adalah Al-Quranul Karim, selebih-lebih zikir di dalam sembahyang. Ni sembahyang zuhur, sembahyang asar, kita akan baca surah sendiri.
Kita baru baca 2-3 ayat, imam sudah rokok. Maka afdal kepada kita, kita nak baca lagi surah, boleh. Pada ni sebab belum ketinggalan 2 rukun lagi. Tapi yang afdal kepada kita, yang sunat kepada kita, stop, berhenti baca surah. Rokok segera sebab kita makmum. Ada ni. Jangan buat jarok dengan tok imam gitu, itu bukan dia, bukan adab sebagai seorang makmum. Jadi dalam sembahyang kita ni, kita hanya dibenarkan ketinggalan 2 rukun. Contoh. Imam lupa membaca kunut subuh. Kita dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh sunat abad, bukan sunat hay'ah. Maka kita disunatkan baca kunut pendek. Tahu kunut pendek tau? Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita pun turun sujud yang pertama. Syaratnya jangan lama. Sebab dia baca kunut, tu imam duduk sujud. Sudah ketinggalan 1 rukun, sujud yang pertama. Imam sujud yang kedua saja duduk gini lagi, batal sembahyang kalau tak niat mufarakah. Sebab sudah ketinggalan 2 rukun. Sujud yang pertama sudah ketinggalan. Duduk antara 2 sujud sudah ketinggalan. Sebab imam sudah sujud kedua, batal sembahyang. Ada ni. Ni tak ada orang buat. Imam rokok, dia nak sudah baca surah. Tak ada orang buat ni. Imam rokok, dia nak sudah baca surah. Imam pun iktidal, makruh dia sebab sudah ketinggalan 1 rukun, itu rukun rokok. Dia duduk gini lagi nak baca surah. Duduk gini lagi nak baca surah. Surah bukan rukun sunat. Tu imam daripada iktidal, dia pun nak turun pada sujud yang pertama. Dia turun saja, lutut tak sampai lagi ke lantai, tapi bukan panggil iktidal dah tu imam tu. Maka makmum sudah ketinggalan rukun yang pertama rokok, rukun yang kedua iktidal, batal sembahyang. Kita ingat baik, kita makmum hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Malaikat makmum masbuk dimaafkan ketinggalan 3 rukun kalau ada keuzuran. Kita balik semula. Kalau tu imam baca surah pendek tanpa kita sedari, itu muafiq, yang ada keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang sampai imam sujud yang kedua. Tapi tarawih kita tahu dah, imam akan baca qul huwallah. Kita hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, rokok dan iktidal. Ini hukum asal. Hukum asal makmum. Ketinggalan 2 rukun saja. Kita lepas waladdallin amin, kita baru nak baca bismillahirrahmanirrahim. Tu imam baca qul huwallah, dia wasal pula. Sekejap dia rokok. Kita hanya dimaafkan tinggal 2 rukun saja. Tapi ini bukan surah ni Fatihah. Ni Fatihah ni rukun. Surah tadi tu sengaja kenapa lambat rokok. Surah bukan rukun. Ni Fatihah ni rukun ni. Imam pun rokok, imam pun iktidal. Last dah. Sudah selesai dah 1 rukun, tu imam rokok. Selesai dah. Imam duduk kedua dah iktidal. Dia Fatihah ni ada 1 ayat lagi ni. Siratal lazi baru nak baca ni. Tu imam iktidal dah ni, tak maknanya dah iktidal dia ni. Tu imam ni nak turun ni. Macam mana? Dia baru nak siratal lazi. Rokok batal sembahyang. Sebab itu rukun Fatihah mana boleh rokok tanpa menyedahkan. Sebab kamu muafiq. Dah tadi kalau imam turun pada sujud batal sebab ketinggalan 2 rukun, batal juga. Lepas tu 2 batal. Wajib niat mufarakah. Wajib niat berpisah daripada imam, kita sembahyang seorang diri. Wajib niat mufarakah. Nak mengelak masalah ning lah. Kalau kok kampung, orang buat apa ni? Kalau kok kampung, tu imam baca qul huwallah kat 2, tu imam baca patah separuh jalan, di bismillah dah. Tu. Sebab tu juga gitu. Pada ni. Dah dah sekarang ni kok kampung, tu imam baca qul huwallah. Bila tu imam baca patah kuat kat kedua, baca patah sampai separuh, makmum pun bismillahirrahmanirrahim. Mula dah baca Fatihah. Tengah-tengah baca Fatihah waladdallin, makmum pun berhenti sejak Fatihah dia. Amin. Sunat. Jawabnya ni doakan dengan amin. Kemudian sambung balik baca Fatihah. Kenapa makmum baca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah? Tak ada, terpaksa. Kalau tidak kita akan bermasalah di hujung sebab kita hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, rakaat dan iktidal. Comel dak kita imam sedang membaca Fatihah,
kita sudah membaca Fatihah, memang tak comel. Memang tak comel, tak ada orang buat gitu. Tapi terpaksa sebab imam baca surah pendek, kita tahu. Tapi kalau imam tu jaga adab solat, dia baca qul Allah pun tak apa. Rakaat kedua tarawih ni. Tapi waladdallin amin, dia diam dahulu. Dia diam, dia tak segera membaca qul huwallah. Kita pun baca Fatihah sepuluh jalan, dia pun baru bismillah baca qul Allah. Ngam-ngam lah, dia habis baca qul Allah, kita habis baca Fatihah. Itu tu imam yang ada adab. Tu imam yang tidak kejar terik dia panggil. Pada imam kejar terik. Kejar terik 20 rakaat tu lah. Macam ni orang bawa lari tanah kejar terik tu lah. Dia laju semata, tak kira jalan sempit ke jalan kampung ke, tak kira. Mana kalau tu imam tu waladdallin amin, dia diam. Dia baca qul Allah, tak ada masalah. Kita pun tidak perlu membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah sebab tak comel gitu. Tapi kalau tu imam yang seumpama tadi, lepas amin itu baca qul Allah senapah pula di wasal, kita memang tidak ada pilihan melainkan kita kena baca Fatihah awal sedikit. Sebab apa? Sebab kalau tidak hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, rakaat dan i'tidal. Terima i'tidal dah, kita baru nak siratal ladzi. Kita wajib niat mufaraqah, semayang sendiri-sendiri. Jadi. Atau berkaitan dengan hak tu imam membaca surah yang pendek. Ketiga rukun panjang ni, rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. 3 rukun panjang. Dia 3 rukun panjang ni biasanya bagi makmum yang langsung tidak membaca Fatihah. Makmum yang terlupa terus tak baca tu. Kalau tu imam baca surah pendek yang tidak diketahui oleh makmum, maaf 3 rukun panjang juga. Tapi masa imam rakaat tu kita Fatihah separuh dah. Imam rakaat, imam i'tidal, imam terus sujud, kita sudah dah baca Fatihah, kita boleh rakaat dah, tak pisah lama pun. Tapi kalau kita makmum lupa baca Fatihah, kalau kita makmum ni lupa baca Fatihah, pada ni lupa baca Fatihah, imam rakaat Allah tak baca Fatihah, baru nak bismillah, imam rakaat i'tidal dah. Ni rapat dengan 3 rukun panjang. Sebab masa imam rakaat tu dia belum lagi membaca Fatihah, baru dia tersedar dia belum membaca Fatihah. Benda masa ni dia belum rakaat lah. Tapi kalau imam rakaat, dia pun rakaat baru sedar Fatihah tak baca, tak lewat apa dah. Dia kena ikut imam, rakaat tu tidak dikira. Lepas imam beri salam, dia wajib tambah 1 rakaat. Gitu lah. Imam rakaat, dia rakaat makmum ni, makmum muafiq ni rakaat. Dan rakaat baru dia sedar, Allah, kenapa Fatihah tak baca tadi ni? Tak boleh nak undur balik dah. Sebab imam sudah rakaat, makmum muafiq pun sudah rakaat, tak boleh nak undur kembali. Ada ni. Tapi rakaat tu dikira ke tak? Kira apa? Fatihah tak ada. Nak kira? Tak ada ah. Rakaat tu tak kira lah. Mana lepas imam beri salam, wajib kena tambah 1 rakaat. Sekarang ni imam rakaat, dia baru sedar Fatihah tak baca. Bayangkan, dia baru nak bismillah, imam rakaat dah. Ni rapat dengan sujud yang kedua. Lepas imam kita katalah imam duduk atas sujud ke, imam sujud kedua, dia pun selesai membaca Fatihah, dia pun rakaat. Imam pun naik rakaat kedua, dia pun i'tidal, dia pun sujud yang pertama, duduk ada sujud yang kedua. Imam atas ni sudah dah baca Fatihah, buat masalah. Dia pun naik tegak, imam rakaat kedua ni sedang membaca surah dah, surah pendek pula. Sekejap je imam rakaat, sebab dia bangkit tu lambat sangat. Sebab tadi dia terpisah jauh, 3 rukun panjang dah. Jadi imam sujud yang kedua, dia baru sudah baca Fatihah, dia pun baru rakaat, baru i'tidal, imam rakaat kedua dah. Dia tertib rukun dia lah. Sujud yang pertama, duduk ada sujud yang kedua, dia bangkit, imam selesai dah baca Fatihah. Imam baca surah pendek saja. Tegak dia sampai ke imam rakaat selesai baca surah. Dapat tak masa 1 Fatihah? Tak dapat. Masbuk makmum ni, imam rakaat wajib rakaat serta merta. Rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk. Itu je lah. Muafiq bertukar, tidak bertukar. Tadi muafiq rakaat pertama, ini rakaat kedua, rakaat lain. Bukan bertukar. Faham bertukar lah, muafiq jadi masbuk. Tidak, muafiq rakaat pertama selesai.
Rakaat kedua dia masbuk. Sebab apa? Sebab dia tegak rakaat kedua tu lambat. Sebab dia tertinggal dengan imam tadi. Sebab pertama dia lupa Fatihah. Jadi dia tegak rakaat kedua. Imam baca surah pendek. Sekejap dia imam rakaat. Dia pun tak dapat masa tu Fatihah. Maka masbuk makmum ni wajib rakaat semata baki patah ditanggung oleh imam. Di antara laginya masalah makmum yang muafiq yang terdahulu lah. Yang keuzuran di antaranya dicontohkan dalam kitab kita ni makmum yang gagap. Makmum gagap. Ada makmum dia bukan gagap, dia tidak boleh baca alham. Dia tak boleh baca. Dia kalau nak baca alham dia kena wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada orang baca gitu. Tapi kenapa dia baca gitu? Sebab dia kalau Bismillahirrahmanirrahim dia tak boleh. Dia ni nak panggil pegagap tau. Dia panggil gagap gitu sebab orang lain boleh. Dia tak boleh ni alham. Dia nak dia tak boleh nak buat. Ke mana pun dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau dengar abang ngaji mana gitu. Mai duk sambung situ sebab dia tak boleh nak baca alham. Dan memang ada orang memang gagap. Dia memang gagap. Bukan waswah ni. Ada waswah lain. Waswah dia baca 2-3 ayat dia undur balik. Dia baca 2-3 ayat dia undur balik. Buih mulut-mulut. Ni ada tuala kecil dia tengkok Sebab apa? Nak lak iliu. Ni tuala kecil tengkok nak lak iliu. Buih mulut baca Fatihah. Dia nak baca tu hadah. Ni penyakit lah. Kalau penyakit ni mudah je nak beritahu. Kalau dia majik ladang ni mudah je. Tu pergi sebelah tu. Apa tak bangunan sebelah tu. Jangan suka pula tu. Tepi tu. Apa ada? Bangunan Skytree apa tu? Tu. Tu. Pergi situ. Kalau majlis ladang mudah nak tunjuk. Tu tepi tu je bangunan baru. Pergi situ. Dia penyakit. Dia kena berubat. Dia bukan gurau ni. Memang gitulah. Dia waswas. Dia ada obat dia. Dia ada macam yalah ada bisikan. Bisikan macam mana? Fatihahmu tak jadi. Bisikan tu. Sebab baca Fatihah luar semayang comel loteng. Tak ada. Comel. Bukan yang diuji dengan waswas ni, dia mengajar Quran kepada anak murid. Dah, mana salah Fatihah? Dia guru Quran, dia mengajar Quran pada anak murid. Di mana salah Fatihah dia? Mana salah Fatihah? Tak ada. Dia baca Fatihah luar semayang, comel, tak ada apa-apa. Dalam semayang tak boleh. Dia baca dia undur, dia mari bisikan. Tak betul lagi tu. Ulang. Ni. Akhirnya kain tuala duk tekak, la ailiu. Tu waswas. Tu lain. Ni gagap. Dia gagap. Dia memang nak baca kokak nak mula. Tak ada ni. Imam rakaat dah. Dia dapat tak masa? Dapat. Dia muafiq. Baru baca 2 ayat 3 ayat. Wajib kena nyudahkan Fatihah. Imam rakaat imam tidak. Maaf 3 rukun panjang. Gitu. Tak ada ni. Dia selesai baca Fatihah gagap dia tu, dia pun rakaat dia tidak. Imam nak kat kedua lama dah. Dia sujud, duduk sujud yang kedua, dia bangkit itu sekejap imam rakaat. Dia dapat tak masa selesai Fatihah? Tak dapat. Masbuk dianya. Dia wajib rakaat semata, Fatihah ditanggung oleh imam. Tapi masa yang dia dapat sedikit itu, kalau orang lain boleh baca 2-3 ayat. Boleh baca 2-3 ayat kalau orang lain. Dia bismillah pun tak boleh baca lagi. Bismillah tak boleh baca lagi sebab gagap. Dah kamu masbuk. Imam rakaat. Selesai tasyahud awal sama-sama. Imam pun bangkit rakaat ketiga. Dia pun bangkit rakaat ketiga. Dapat tak masa sepetal? Dapat. Dia muafiq. Imam rakaat dia baru baca 2 ayat 3 ayat Fatihah barunya. Ada ni. Dia muafiq yang keuzuran. Dia wajib kena menyedahkan Fatihah. Imam rakaat, imam tidak, imam sujud yang pertama, sujud yang kedua, dia habis baca Fatihah. Dia pun rakaat. Dia pun tidak. Imam nak kat keempat. Dia pun ikut tertib semai dia. Dia naik ke keempat. Sekejap sangat imam rakaat. Dapat tak masa tu Fatihah?
Tak dapat. Dia masbuk. Wajib rokok semata, lepas tu dia tanggung oleh imam. Itu contoh. Orang yang gagap, orang pertama dia muafiq, orang kedua dia masbuk, orang ketiga dia muafiq, orang keempat dia masbuk. Iyalah. Ini gagap. Tapi kalau waswah tidak dimaafkan. Dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Dia ulang Fatihah. Imam pun rokok. Imam pun i'tidal. Dia baru duduk tengah Fatihah, dia ulang. Dia wajib niat mufaraqah. Sebab dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Sebab dia tidak ada keuzuran. Melainkan dalam setengah pandangan ulama lah. Ini bukan sepakat ulama. Melainkan dipanggil waswah dia bertanah. Itu ayat-ayat. Waswah bertanah ni waswah yang kritikal. Waswah yang ada kata kau nak berobat di mana lah. Ni. Dia ada waswah yang ringan-ringan. Kita waswah ringan ada ke tak? Ada kita ni. Kadang-kadang waswah rasa tak rata air masa ambil semayang. Padahal rata dah. Rasa tak rata air pada masa menang wajib. Rata dah. Kita ada waswah ringan tu. Ni waswah yang bertanah dia panggil. Waswah yang kritikal. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang juga pada pandangan Ibnu Hajar. Khilaf ulama lah. Ada ni. Waswah yang kritikal ni, faham? Boleh berada dalam bilik mandi 4, 5, 6, 7 jam. Duduk bilik mandi tu. Berjam-jam duduk bilik mandi. Waswah yang kritikal. Masuk bilik mandi pukul 4 pagi. Sebab apa? Nak sembahyang subuh nanti lewat. Sampai pukul 8 tak keluar lagi bilik mandi. Pandai ni. Akhirnya terpaksalah orang lain pecahkan pintu, dia apa? Lepek. Pada lepek. Dia sudah putus asa dah, putus dah. Dia jadi macam mana baik mati lah gitu bang kali anggapan dia. Dia lepek dah. Orang lain lah pula kena angkat, dukung masuk dalam bilik. Ini cerita betul Lepas tu macam mana? Alhamdulillah 3 hospital. 3 hospital, satu rawatan. Rawatan yang kedua tu normal balik. Rawatan yang kedua tu normal balik. Tapi ni orang kerja hok company tanggung lah. Sebab dia berobat tu dengan pakar. Dengan pakar ni faham-faham lah. Jumpa je 500 dah. Obat je apa kata lah obat. Jumpa doktor tu Ailio doktor, cakap doktor tu 500 dia kata tak silap. Obat pula 100 pula, tapi dia kerja dengan company tanggung. Berobat kali yang pertama tenang dah. Yang kedua tu obat tak habis dah. Tak habis dah. Ada ni. Nak ceritanya kritikal bilik mandi 4-5 jam. Akhirnya jumpa dengan saya kata ni tak boleh ni. Tinggal subuh kata ni bukan dah. Memang waswah tu memang ujian, tapi tinggal semai subuh ni bukan dah kata ni dah. Ni tangan ni mana? Luka. Sebab apa? Tumbuk dinding. Sebab apa? Stres. Tu waswah yang bertanah. Tapi itu bukan bab Fatihah. Itu bab najis. Air bertitik atas lantai bilik mandi, najis bang kali, basuh peti. Titik pula najis kali, basuh peha. Titik pula najis kali, basuh perut. Tak akhir basuh satu tubuh. Najis lagi, basuh pula. Akhir 3-4 jam bilik mandi. Itu contoh. Tadi saya bicara waswah ketika membaca Fatihah. Kalau memang sukar dah untuk diobati, dipanggil masbuk muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Di minggu ni masih lagi bicara ulang balik berkaitan dengan takrif muafiq bersalin dengan masbuk dan hukum bagi makmum yang muafiq. Jadi insya-Allah mengharapkan saya akan pergi pula pada makmum yang masbuk, takrif dia, dan juga hukum bagi makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.